Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa kita akan terus ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan dan tengok apakah yang berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So inilah harga semasa untuk coin untuk hari ini. So Bitcoin berada di 16.8. So still lagi dah hampir 2 minggu kat kawasan ni, tak banyak berlaku perubahan. Kemudian Ethereum juga sama 1.2, hanya 0.13% peningkatan. Untuk Bitcoin tadi hanyalah 0.28, tak sampai 1% pun peningkatan untuk dalam tempoh 24 hours. So movement yang amat kata tak ada langsung movement ataupun movement yang kata hanya sideways saja, seperti mana yang Zul explainkan untuk semalam, di mana 4 hours kita berada di price ready untuk naik, tapi 4 hours tak ready. 4 hours adalah kata more untuk drop, 1 hour more naik. So sebab tu dah kita nampak pergerakan sideways saja. So apa pun, let's go, kita pergi ke chart terus untuk tengok review market untuk hari ni. Ada benda menarik untuk sharekan. Sebab apa? Untuk sentimen dalam market untuk minggu ini. So apa yang Zul expectation kan untuk price berlaku sebelum hari ni, ada juga di ruangan komen semalam Zul tengok ada yang request chart. So tak apalah, nanti Zul akan review kan. So hari ni Zul back untuk review menggunakan Zul punya phone. Sebab apa? Macam itulah jangkaan Zul akan away daripada punya PC selama 1 minggu sampailah tahun depan lah. Pada 2 hari bulan pun belum lagi, 3 hari bulan 1 barulah Zul akan kembali balik ke dalam PC. So ini adalah coin trading view untuk chart Bitcoin. So apa yang Zul expectation kan, ni Zul ada share kan, iaitu Zul ada jangkakan untuk price drop ke kawasan almost 15k, dan sekiranya lolos 15k tu, insyaAllah kita akan dapat ke kawasan 14k, iaitu kita target. So apapun untuk hari ni, kita akan tengok dulu untuk short term di 4 hours. Kita tengok RSI di bawah, RSI berada di kawasan 50, stock RSI berada overbought. Still lagi sama seperti semalam. Kita tengok untuk momentum naik itu tak ada sebenarnya, adalah momentum untuk drop. Manakala di 1 hour pula RSI currently menunjukkan RSI berada di 50, above 50, dan juga kita tengok stock RSI, nanti kita cuba cari link. Okay, tengok stock RSI berada di oversold. So momentum untuk melakukan kenaikan. So apa yang signal bagi tahu untuk hari ni, jangkakan hari Ahad. So hari Ahad possible tak ada sebarang movement yang menarik lagi. Hari Ahad ni kita akan nampak adalah movement yang sama saja untuk di Bitcoin, iaitu movement di mana kita tengok movement yang tak berubah ataupun sideways saja. So apapun untuk sentimen dalam market untuk minggu ni, so nampak sentimen adalah lebih bearish, ataupun jangkaan untuk semua player dalam kripto adalah lebih more untuk dropping. So bila kita ada jangkaan untuk player untuk price more dropping, adalah apa yang berlaku. Nanti tu akan reducekan balik ni. So kita akan tengok berlaku apa yang dijangkakan. Kita akan ada sedikit pump untuk ke atas, untuk sama ada minggu ni hari Isnin ataupun kita drop. Itu yang boleh berlaku sebenarnya. Kalau drop tak masalah, kita akan journey track. Ataupun kalau naik pun still lagi berlaku kenaikan. So apa yang dijangkakan untuk hari besok ataupun minggu depan, so Zul jangkakan akan ada sedikit quarter bull trap untuk berlaku pump at least ke 17.1 ataupun ke kawasan bawah ini, iaitu 16, dan still lagi bergerak dalam rising channel ni, iaitu bear flag kita untuk trust target. So apa yang berlaku adalah sekiranya price melakukan kenaikan, price target ini akan berubah banyak. Price target untuk biru ini kita akan cuba ambil, itulah susah sikit lah buat pakai phone ni. Kita tengok yang ni. So ni kita akan tengok price ada possible untuk price jadi macam ni. So still lagi kita akan journey ke kawasan 14k dan kawasan 15k. So apapun sekiranya kita lost position 16.0 ini, 16.k, 16k kita akan journey ke kawasan kita punya net support lah berada di kawasan 13.1 ataupun almost di kawasan 14k. So itulah possible yang berlaku. Sebab apa? Sentimen dalam market ni semua expectation kan untuk price drop. Normally apa berlaku bila kita tengok sentimen dalam market, semua expectation kan untuk drop. Semua itu tengok di YouTuber di barat sini pun analisis semua mengatakan price drop ke 14k ke 10k. So sentiment itu amat kuat. So apa yang berlaku, kita akan ke untuk short term, kita akan ada sedikit relief bound at least mungkin ke 17.1 ke 18, ke balik ke kawasan 76 ke support ni sebelum berlaku retracement. Tapi apapun tengok
support kuat di kawasan 7.1 dan kita ada trendline, so ada possible price boleh naik sampai 7.1 dan barulah berlaku rejection dan barulah break kita punya channel ni untuk journey ke kawasan on first 15, di mana ke 15 confirmation ni adalah break 16 ni akan kita tunggu boleh ke kawasan 14k. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. So apa yang kenapa tu cakap pergerakan ni akan possible boleh berlaku kenakan, contoh kita tengok sebelum ini. So semasa price kita berada, kita akan tengok balik chart, kita akan tengok ni. Tukar ambil pen dulu. Okey, kita tengok sini masa berlaku di sini. Semua expectation kan untuk price drop. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, price melakukan sedikit pump dulu. Kemudian lama yang bullish balik, semua expectation untuk naik dan barulah kita ada mula drop balik. So itulah potential yang boleh berlaku, sama seperti yang anda rasakan sekarang ni. Sama banyak benda, contoh kita ada yang ini. Contoh yang terdekat kita ada yang ni. Sentiment market masa tu, di mana kita expectation kan untuk drop, kita ada channel, kemudian price melakukan sedikit pump, kemudian baru drop kembali bullish, baru price drop balik. So itulah possible yang boleh berlaku dalam market currently. So expectation kan untuk menjangkakan untuk minggu depan, sama ada kita melakukan bear trap dulu, bull trap dulu untuk melakukan kenaikan ke kawasan 17.1, kemudian barulah kita akan ada drop ataupun price boleh terus drop. So tapi untuk majornya lah Zulma jangkakan untuk price drop ke kawasan. Jadi perjalanan jatuh tu macam mana, sama ada naik dulu ataupun terus drop, tak masalah. Kita still lagi Zul punya on track untuk beli, iaitu bulan 1 nanti 15.1 kita ada CPI data 13 hari bulan 1 2023 untuk last data untuk Disember tahun 2022. Kemudian welcome to tahun 2023 nanti. Kemudian tahun 2023 adalah tahun kedua bearish market, dan tahun 2023 dan 2024 adalah tahun yang mesti buy, iaitu mesti DCA. Jangan buy orang lain, kita buy DCA saja, buy monthly, collect asset sebanyak boleh untuk net semburan tahun 2025. So itulah untuk di Bitcoin. So nanti Zul akan pergi ke ruangan komen sikit. Untuk di ruangan komen semalam ada yang request untuk chat, Zul akan tengok balik untuk di chat. So ada yang tanya pasal Solana. Okey, Zul tengok Solana, target buruan untuk Polkadot. Okey, kita tengokkan. Kemudian tengok Dogecoin boleh near protocol, dah boleh start buy ke, nanti tu akan tengokkan. Kemudian VeChain tu nanti tu akan tengok balik. So pertama kita akan pergi ke Solana dulu. Tu kita tengok balik untuk pergi ke Solana. So Solana kita akan tengokkan pergerakan chart untuk di Solana. So Solana watchlist, tu punya Solana ada dekat je, tak jauh pun daripada Bitcoin tu. Alright, kita akan tengok yang tu, tengoklah Solana. So Solana, apa yang berlaku Solana? So Solana selepas kes FTX, kenapa aku kata Solana drop? Solana drop adalah disebabkan FTX ada pegang aset yang banyak dalam Solana. So dia ada force selling. Force selling itu menyebabkan ada pressure sell untuk di kuartal Solana. So apapun nanti kita tengokkan projek Solana pun adalah salah satu centralized coin, seperti mana anda tengok di SRP, walaupun diklaim centralized tapi masih lagi full belum, walaupun diklaim decentralized tapi belum lagi full decentralized, dia still lagi centralized punya coin. Centralized ni macam mana? Centralized ni meaning ada seseorang yang kuartal dia punya coin itu dikuasai oleh sesuatu organisasi. Contoh macam SRP dia punya 50% punya supply dikontrol oleh Ripple. So inilah Solana juga kita akan tengokkan Solana currently apa yang berlaku di daily. Di daily kita ada huge falling channel yang ni, falling channel untuk drop, dan kita ada juga small channel untuk ni. So ni untuk di Solana ni adalah suggestionnya adalah good untuk melakukan pump sedikit kekuasaan at least ke 18k. Sebab apa? Tengok RSI di daily pun, RSI berada di overbought, stock oversold, stock RSI pun berada di oversold. Di bawah ni anda tengok kan, adalah RSI berada di oversold dan stock RSI berada di oversold. Kemudian kita tengok di 4 hours, tengok short term di daily dah ready untuk melakukan kenaikan. Seperti mana juga tadi di 4 hours ada possible untuk kita dapatkan sedikit bullish momentum untuk short term ke 17.1, 76k. Itu adalah mungkin signal untuk sedikit berlaku kenaikan untuk altcoin. So kita akan tengok sikit untuk di Solana currently 12, macam juga kan zone buy tu adalah antara 12k ke $4. So antara Solana ni kalau nak long term net sebulan antara 12k ke $4 adalah good time untuk anda DCA. Cuma macam cakap lah, tu tak DCA lagi, tu tunggu at least data CPI yang lepas
yang bulan 1 nanti 15, kemudian baru dia akan DCA, dan DCA tu kita tak tengok ada harga berapa, dia akan start buy coin-coin yang Zul nak. So Solana adalah antara salah satu coin yang Zul nak buy, cuma Zul tak letak target lah Solana ni. Zul akan grab seberapa banyak yang boleh saja, Zul tak letak target. Kita peti-peti mati Zul nak 1000, Phantom Zul nak 1000. So untuk Solana Zul tak letak target, tapi Zul akan grab juga sedikit sebanyak untuk Solana untuk buat bekalan untuk next sebulan. So apa yang kita tengok untuk Solana ini adalah pergerakan bearish ya. Nanti Zul akan buat draw kan. So kita ada pergerakan yang drop ni. Ikutkan dah drop, kita dah hampir lost balik position, iaitu di kawasan, tengok almost dia akan ambil balik pen ini. So kita tengok kawasan ini, kita dah hampir lost position ini, iaitu di kawasan almost dalam $11. So $11 sekiranya lost position tu, meaning net drop adalah di kawasan below ini. So below ini dalam $7. So align dengan tu punya analisis, antara $7, antara $12 ke $4 adalah kita punya bottom. So sekiranya Bitcoin drop ke kawasan 14k, kita boleh jangkakan untuk Solana boleh drop antara between $7 ataupun bottom channel ini di kawasan almost $4. Dan sekiranya $4 jatuh, apa yang berlaku? Solana akan drop 98%. So macam tu selalu mention kan, altcoin sekiranya Bitcoin drop bottom kawasan 80 ke 85%, jangkaan untuk altcoin akan drop antara 85 iaitu di $12 dan 98% di kawasan $4 untuk Solana. So macam juga kan, 95%, 98% iaitu 95% di $12, 98% di $4 adalah good price untuk anda DCA untuk Solana. So itulah untuk Solana. Kemudian kita akan pergi juga tadi untuk di Polkadot. So ada yang tanya pasal Polkadot. Untuk Polkadot kita akan tengokkan balik. Untuk Polkadot ke chart. Alright, kita akan tengok Polkadot. So ada Polkadot tadi. Okay, Polkadot USDT. Polkadot nak tengok next bulan ataupun target next bulan untuk bottom. Kita akan tengok bottom, kemudian kita akan tengokkan net bulan tahun 2025. So net bulan untuk Polkadot macam tu cakapkan, kita ada akan tengok daily sikit sebab dah lama sikit tak tengok Polkadot. Okey, 93% adalah di kawasan 3.8. So untuk Polkadot ni tu tak jangkakan untuk dia drop hampir 95-98%. Tu jangkakan 90 ke 95% saja, iaitu 93% kita berada di $3.4. Kita ada huge support di kawasan tu. Sekiranya dia drop lagi below, adakah boleh jatuh? Yes, boleh lagi jatuh. Mentinggalkan kita ada small. Nanti tu akan zoom in, anda akan tengok kawasan ni. Alright, anda tengok di kawasan ni. Ini adalah possible. Nanti tu akan letak trendline lah. Untuk tengok price, kita akan monitor. So ini adalah yang dapat boleh jadi. Bukan kata tak boleh jadi. Ini boleh jadi sebab apa kita support. Selalunya macam cakap kan, altcoin normally akan jatuh dalam kawasan 98 ke 95-98%. Tu kita tengok kat sini kejap. Tu yang ni, ini adalah support yang possible dan kita lock saja. So kita akan tengok. So ini adalah boleh jatuh dalam $2.7. $2.7 berapa persen akan drop ke kawasan tu, nanti kita akan measure balik. So jangkakan 95%, possible 95, 98. Kita tengokkan yang ni, Malan adalah 95%. So macam juga kan, untuk altcoin selalunya antara 95-98. So Polkadot sekiranya rezeki jatuh ke kawasan $2.7, itulah bottom yang anda nak. Tapi juga kan dia tak tunggu 2.7, whatever bulan 1 nanti tu akan buy. Tapi untuk Solana, untuk Polkadot ni consider 3.8 ke 2.8 adalah good potential untuk anda DCA secara long term, dan inilah possible bottom untuk di Polkadot. So inilah Polkadot. So next bulan untuk Polkadot tinggi mana nak sampai? So tinggi mana nak sampai, nanti kita tengokkan. Dia perlu tarik Fibonacci banyak daripada swing high ni. Swing high iaitu harga $54 ke lah lower yang akan di-create kan. Contoh kalau di-create 2.7, anda perlu tarik swing high to swing low. Dan apa yang tu jangkakan, saya tu ada buat. Nanti tu akan cuba tarik Fibonacci kawasan ni. InsyaAllah kalau boleh, sebab apalah menggunakan phone susah sikit. So kita akan tarik Fibonacci. Fibonacci retracement yang ini akan cuba tarik. Okey, daripada 54 harga tertinggi, kita tarik harga ke bawah, iaitu jangkaan. Kita jangkakan untuk drop ke kawasan, kita kan target ke 4.8, 3.5. Okey, 3.5 kan 38 ke 27, kita letak itu. Ini adalah jangkaan bottom. So meaning kalau kita dapat bottom di kawasan orang dalam $3, $4, so meaning next target adalah untuk jangkaan boleh sampai kawasan 1.6, realistik $85, ataupun more
bullish kita akan berada di kawasan 4.2 ataupun 36,187.28. Itu adalah possible yang boleh laku. So tapi untuk realistic price target, kita boleh ambil price target ni. So ini kita ada dekat ini adalah 2001, 2002. So meaning kita tengok bulan tahun 2017 dekat ni dah 20 21. Data kat sini tak cukup. Nanti tukan tengokkan data satu lagi di USD. Yang ini tu nak tengok data. Kita akan tengokkan balik. Okay, first, yang ni tu ada catatkan untuk Polkadot banyak first bearish market. So untuk tengoklah kita cuba ambil buat trendline ni. So inilah boleh sama ada tadi menjadikan satu di 1.6, 3.2, 3.6, 1.6 ni di kawasan 85, 3.2 tadi berada di 180 dan 21. Terpaksa nanti kita tengok balik. So yang ini kita boleh buat trajectory untuk next bulan. Kita akan ambil yang ni. Kita akan nanti ambilkan tu punya satu bukan error tu nak cari ray. Kita ambil ray ni, kita ambil ini top ini, kemudian kita link dengan top ini, kita letak dekat sini. So possible ini, dan next bulan adalah kita jangkakan. Sebab apa? Next bulan inilah tahun 21 punya bulan. So 20 sejak mana 21 punya bulan. Okay, 21 punya all time high inilah ni, tak sampai pun ni. So ni kita boleh jangkakan untuk yang ni tak, aku tetap realistik untuk target itu. Sebab apa? 21 dia tak hit. So yang ni kita perlu ubahkan yang ni daripada yang ini, yang ini. So meaning kita nampak ini adalah realistic target untuk next sebulan. Dia akan touch mana-mana kawasan ini. So sekiranya touch kawasan ini, macam jangkakan tadi, dia adalah realistic lebih kepada 1.6 tadi, 1.6 Fibonacci. Kalau kita draw, kita akan draw balik 1.6 Fibonacci untuk Polkadot. Swing high ini to swing low, katakan sampai ke kawasan $4. Kita tak $4 aja, $4 kawasan ni. So meaning untuk 1.6 kita berada di 85. So 85 adalah consider good untuk target. Next target untuk bulan adalah realistic kita bertarget, di mana price akan buat sideways tahun 25, akan naik kawasan ni, kemudian kembali bearish market, kemudian kita akan continue next. So dia akan along away top akan hit kawasan ini. So inilah possible untuk bottom untuk di Polkadot dan next bulan tahun 2025. So apa lagi kita nak tengok tadi? Dogecoin. Kita akan tengok Dogecoin pula. So untuk Dogecoin ada bawah sikit tu, tengok. Nanti kita akan tengok balik Dogecoin. So untuk Dogecoin mana Dogecoin? Chiliz, Omni. Kita tengok watchlist senang sikit. Watchlist Polkadot dah. Nak seperti AVAX, Dogecoin. Ini Dogecoin. So chart Dogecoin, kita akan tengok chart Dogecoin. So ini adalah pergerakan Dogecoin. So Dogecoin macam juga kan, Zul ada jangkakan untuk drop ke kawasan 3 sen ke 0.07 sen. Currently Zul punya average price untuk Dogecoin tu berada di 0.05 sen, di kawasan biru ini. So sebenarnya currently Zul punya Dogecoin still lagi untung. Zul ada 1000 coin, tak banyak pun. Dulu Zul buy $50 aja, $50 aja dapat 1000 coin masa tu price kawasan ni. Dan currently Zul berminat untuk tambah Dogecoin lagi. Sekiranya Dogecoin drop ke kawasan 0.03, 0.07, Zul berminat untuk tambah, untuk jadikan target Zul 10,000 coin. So ni Zul perlukan lagi 9,000 coin. So 9,000 coin Zul jangkakan untuk Dogecoin kalau drop kawasan 3 sen dan 0.07 Zul akan buy. Sebab apa? Macam juga kan 0.07 adalah berada 98% drop, 0.3 berada 95% drop. So itulah Zul punya target untuk Dogecoin. Kalau jatuh, insyaAllah Zul akan buy terus untuk dapatkan target Zul 10,000 coin untuk Dogecoin. Tak banyak, tapi ada juga. Sekali Zul adanya sebab pegang 1000 coin saja, 1000 coin untuk Dogecoin. Dan untuk dapatkan lagi 9,000 coin, Zul akan buy di antara 3 sen dan 0.07 sen. Hopefully ada rezeki itu sekiranya Bitcoin drop ke 14 ke 10k. Currently untuk Dogecoin dah on track kita punya bear flag, iaitu ini movement bear flag ini, channel ini, di mana price target ini adalah berada di 0.07. So align dengan kita punya analisis untuk Dogecoin drop ke 98%. So ada rezeki, insyaAllah kita dapat. Kita tunggukan. Kalau terdapat pun dapatlah, sudah ada holding. Dan macam cakapkan bulan satu ni, kalau nak buy walaupun price berada di 0.07 pun, 0.07 sen pun consider dah pun murah, 90% drop. Sampai discount, anda boleh start DC untuk Dogecoin sekiranya siapa yang berminat untuk Dogecoin. Tapi ingat, Dogecoin adalah coin yang kata lebih kepada speculation coin.
So itulah untuk Dogecoin. Apa lagi ni nak tengok adalah untuk tengok VeChain. VeChain, berapakah harga VeChain untuk bottom sekiranya Bitcoin berada di 14-15k. So untuk VeChain, so nanti kita tengok VeChain adalah Zul punya memang favorite coin Zul. VeChain antara Harmony One, VeChain, Veracity, so kawan-kawan yang Zul ada. So VeChain, tengok VeChain untuk possible bottom sekiranya Bitcoin berada di kawasan 14 dan 15k. So untuk di VeChain, currently price kita dah pun berada di berapa persen, iaitu di harga 90%. So kita target, Zul ada target untuk berada di kawasan 95%, 98, 95 kita akan berada di kawasan ni 1 sen. 98% kita akan berada di 0.005 sen. So inilah target dan kita akan tengok online 95, 98 dan kita ada ni. Kita ada support di sini dan ada support sini. Inilah ruangnya between antara 0.1 tapi realistiknya untuk VeChain antara 1 sen. 0.01 sen boleh berlaku. Sebab apa? Untuk drop ke 1 sen kita perlukan lagi, tak silap tu, dalam 50% lagi drop daripada current price, daripada 0.016 ke 0.010 ialah kongsi 50% lagi drop. So untuk yang ini, untuk VeChain, untuk di delete sebenarnya kita dah completekan pergerakan ini. Kemarin dah complete, harga dah price sampai, so meaning kita boleh delete saja, tak perlu monitor. Sebab benda dah complete, berapa nak monitor kan. Tapi anda kalau untuk pembelajaran, anda boleh kata letak. Cuma itulah Zul nak buat review hari-hari, tak boleh kalau letak banyak, memang nanti chat Zul penuh. So untuk yang ni, kat manakah pergerakan next movement, kita akan tengok untuk falling channel. Zul nampak kat satu falling channel yang besar ni, kita akan tengok ni dah 4 hours. Kalau di 1 hour anda akan nampak lah, kita ada satu falling channel. So falling channel itu suggestion kita akan drop mana-mana ke kawasan channel below ini. So Zul jangkakan dia akan drop mana-mana kawasan ini, trendline ni, dan trendline ini ada align, kita lagi drop, lagi deep ke bawah, kita akan ada 0.1 dan 0.05. So untuk VeChain, Zul jangkakan at least realistik 0.01 dah boleh drop, dan 0.1 pun maknanya dah boleh start di sini. Dengan timeline kita pun dah dekat, tak sampai berapa hari, berapa minggu lagi, 2-3 minggu lagi untuk bulan 1, pertengahan bulan 1 untuk net data CPI. So adalah good position. Kalau VeChain drop ke 0.1, Zul akan start buy untuk completekan Zul punya target untuk 10,000 coin. Kali VeChain Zul dah ada 2,000 coin. So Zul akan 2,000 coin, 2,000 coin ataupun 1 coin, Zul tak ingat. Tapi tak silap tu, VeChain Zul ada targetkan untuk dapatkan ke 10,000 coin. Dan kalau drop kawasan 1 sen ni memang kena 10,000 lah. 10,000 berapa coin? 1, 2, 3, 4. So tak perlu banyak pun, hanya dalam $150 lah. Given time. Siapa $5, kalau kali 4.5 tak sampai pun RM600 saja. Kalau tu salah, tak silap tu punya pencongakan pengiraan. So tak lah, itulah. So 1, 2, 3, 4. Betul? Kosong kalau 10,000 ada 4 kosong. So 40 perpuluhan $170. $170 kali 0.4 point, kita kali, senang kali 5 lah, senang kata kali 5. So meaning dalam RM500. Malaysia dah kena dapat 10,000 coin. So kata modal yang sikit, insyaAllah 500 itu boleh bertukar menjadi at least sampai 2,000 USD dollar. So sebab apa? Kita ada price target yang boleh naik dan kita dapat coin yang banyak, dan itulah net sebulan. So hopefully kita dapat net sebulan tahun 5, dan VeChain itulah target Zul 0.1 dan 0.05. So nanti Zul akan pergi balik ke ruangan komen tadi. Zul kat macam tu ada termiss satu coin. Solana dah, Polkadot dah, Dogecoin pun dah. Near Protocol, betul, Near Protocol. Nak start, okay, Near Protocol. Kita tengok akan balik Near Protocol. Kita akan pergi balik ke chart untuk Near Protocol. So Near Protocol, dekat sini Zul rasa Zul perlu type Near Protocol. Tengok sebab Zul tak ingat Zul ada, tapi memang Zul ada chart Near Protocol. Near Protocol. USDT ada di Binance tu, tengok. Okey, yang ni. So kita akan pergi ke chart dia untuk ini. So ini adalah Binance. Nanti tu akan clearkan dulu contengan yang lama ni. Kita akan tengok yang ini fail. Alright, Near Protocol untuk pergi mana? Kita ada falling channel, sama enggak falling channel dalam kita ada, nanti tu akan pergi daily lah. Daily kita akan nampak besar sikit.
So inilah Near Protocol. Kita ada phone channel, maknanya perubahan dalam downtrend downtrend kepada uptrend. Kita channel ni adalah reversal pattern, cuma persoalannya kat manakah kita punya bottom. So bottom dia 95% akan berada di kawasan $1.3. 1.3 dolar, 98 akan berada di kawasan 95% berada di $1, 98% berada di kawasan 60 sen. So 65 consider 60 sen ke 90 sen adalah kita punya possible bottom untuk di Near Protocol. Adakah boleh berlaku? Kita akan tengokkan balik. Jadi kita tengok untuk chart. Tengok ini. So currently kita dah lost position. Seperti mana sebelum ni Zul ada mentionkan, kita ada satu bear flag ni. Dah price ikutkan, price ni dah target, dah sampai pun bear flag ni. Dah sampai kawasan ni, kita berada di kawasan support dia 1.3. So adakah kita boleh lost position? Kita akan tengok balik di 4 hours untuk tengok chart RSI apa semua. So currently chart itu berada di kawasan ni. So inilah pergerakan dia. Kali sama nampak anda pergerakan, kita ada lower low sebelum ni, price bernaik balik dan regain balik atas 1.3. Good sebenarnya untuk RSI berada above 50. Stock RSI sedang cooling down untuk drop ke oversold. So ini price boleh naik lagi, naik sampai mana? So jangkakan kita ada possible untuk naik sampai ke kawasan 1.4 dan sekiranya Bitcoin melakukan retestment untuk naik, menjangkakan kita boleh naik balik ke omah dalam 1.4. So kami ambil pen lah senang untuk ambil 1.4. Naik ke kawasan 1.4 sebelum dia melakukan drop balik. So bull trap kemudian drop ke kita punya bottom. So apa pun kita jangkakan itu boleh berlaku. So sekiranya Bitcoin naik ni 781, kita akan ada sikit momentum untuk naik untuk altcoin, tapi juga kan tak banyak pun. Tu ada possible hanyalah 1.4. Tapi untuk di Near Protocol macam cakapkan, Zul lebih tengok untuk nanti Zul akan clear yang ni. Kita padamkan dulu. So untuk Near Protocol, Near Protocol yang ni alright, Near Protocol ni consider macam dah nak bottom. Nanti kita akan balik di for daily. Nak tengok daily 1.3 tu price dekat support atau dekat strong support. Yes, kita consider dekat strong support je 1.3 dan call 1.0.9. So yang ini adalah call 94 sen. Yang atas ni lah 1.3. So ini consider kita punya dah support, dah sampai support. So possible boleh bottom kita adalah di kawasan 1.3 dan $1. So insyaAllah kalau Bitcoin drop ke 14K, kita boleh sampai ke 90 sen ni, 90 sen ataupun $1. Dan kalau ada agresif lagi Bitcoin drop ke kawasan 8, kita boleh drop ke nampak Near Protocol drop ke kawasan 59. So kita tunggu dulu Bitcoin macam mana reaction. So apa pun kalau anda nak start DCA, whatever price kawasan ni pun dah consider boleh buy. Sebab apa? Kalau anda buy untuk hari ni, katakan anda buy untuk Silvan, anda dah buy coin yang dah drop 90% discount. So consider dah good on time untuk DCA. Cuma bagi itulah Zul ada letak target tarikh, iaitu selepas bulan 1, 15 bulan 1 ke atas baru Zul akan start DCA. InsyaAllah kalau rezeki, kalau price drop bawah, kita boleh buy. Sekiranya anda dah tak sabar nak beli, tak masalah, anda boleh DCA dah pun sekarang. DCA saja monthly dan kita ada DCA selama 2 tahun, 23, 24. So anda boleh DCA secara kalau mungkin anda hari ni, bulan ni anda buy 1.3, bulan depan anda buy di 1.4, bulan depan tiba price jatuh ke $1, anda DCA. Sebab apa? Anda DCA di kawasan ini dah consider good untuk anda buy. Anda buy dah price yang 90% diskaun. Bayangkan anda dah buy price yang 90% diskaun. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So ini saja yang Zul mampu buat untuk currently, sebab Zul akan away daripada Zul punya PC Omar dalam 1 minggu. Sebab apa currently, nantilah Zul akan ceritakan kenapa Zul away sikit dalam ni. Dan something menarik benda yang memang Zul ada plan untuk in future punya nak buat benda ni sebenarnya. So currently ada kesempatan nak buat, so Zul buat. So insyaAllah nanti Zul akan improvekan Zul punya quality untuk review menggunakan phone. Nanti Zul akan upgrade mic sikit. So currently Zul hanya mic built-in. So mic built-in ni ditangkap surrounding, semua noise, burung bunyi air lalu pun semua dia tangkap. InsyaAllah nanti Zul akan upgradekan Zul punya mic untuk lebih clear dan tak ada noise yang terlalu yang mengganggu. Okay guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.